Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Jadi rang undang-undang perbekalan tambahan pada kali ini melibatkan perbelanjaan sebanyak 14 bilion dan sebahagian besar daripada perbelanjaan tambahan ini adalah melibatkan bagi maksud B10 dan B11 di bawah Kementerian Kewangan, di mana ia melibatkan sebanyak hampir 12 bilion. Dan bagi 8.8 bilion daripada 12 bilion ini, ianya adalah bagi menampung keperluan tambahan peruntukan bagi pembayaran tuntutan subsidi barangan petroleum bagi tahun 2012. Cuma untuk tujuan ini, saya mohon kerajaan memberi penjelasan dan juga pecahan lengkap ataupun butiran terperinci subsidi yang diberikan ini, terutamanya subsidi gas kepada industri dan juga penjana bebas. Jadi sekali lagi saya ulangi, saya mohon butiran terperinci daripada jumlah subsidi ini yang diberikan dalam bentuk subsidi gas kepada pihak industri dan juga penjana bebas. Masih lagi di bawah maksud B10 dan B11 Kementerian Kewangan, saya ingin menyentuh berkenaan dengan hasil daripada duty arak. Apa yang kita faham, dasar yang ditetapkan oleh kerajaan, kerajaan meletakkan duty arak yang tinggi bertujuan mencegah ataupun tidak menggalakkan peminuman arak di kalangan masyarakat di Malaysia, tidak mengira agama, sama ada agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya. Namun mengikut laporan audit negara bagi tahun 2012, pungutan duty arak ini, Yang Berhormat, ya, boleh berhenti sebentar sebab ada usul menteri. Terima kasih, Ahmad. Silakan Pak Menteri. Tuan Yang Dipertua, mengikut peraturan mesyuarat 11/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan rang undang-undang perbekalan tambahan 2013, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 9 Oktober 2013. Ada yang menyokong? Yang Berhormat, speaker. Bukan, tekankan. Terima kasih, Ahmad. Datuk Yang Dipertua, saya memohon menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Silakan Yang Berhormat, teruskan. terima kasih Datuk Yang Dipertua. Kembali kepada laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2012, pungutan duty arak sentiasa meningkat walaupun kadar duty arak yang tinggi telah ditetapkan beberapa tahun yang lepas. Kita melihat bagi tahun 2010, duty arak adalah berjumlah 157.81 juta. Tahun 2011 179.6 juta dan tahun 2012 257.4 juta. Daripada sudut analisa peratus kenaikan, bagi tahun 2011 kenaikan 13% duty arak, dan bagi tahun 2012 hasil duty arak meningkat sebanyak 43.26%. Jadi kita melihat kenaikan hasil duty arak adalah meningkat saban tahun, dan kenaikan bagi tahun 2012 adalah 43.26%. Dan jumlah kenaikan ini tidak termasuk dengan apa yang telah ditegur oleh audit
di mana audit menegur bahawa telah berlaku silap taksiran. Sebenarnya jumlah kutipan duti arak sepatutnya lebih tinggi. Apa yang kita faham daripada statistik ini? Usaha kerajaan untuk mencegah dan mengurangkan peminuman arak, penggunaan arak di kalangan masyarakat Malaysia dengan mengenakan duti yang tinggi tidak berjaya. Dan saya bawakan beberapa statistik yang dikemukakan oleh beberapa organisasi yang terkemuka. Contohnya, WHO, World Health Organization, telah meletakkan Malaysia sebagai antara 10 pengguna tertinggi arak di Malaysia, walaupun keluasannya yang kecil dan populasinya yang hanya 28 juta orang. Itu adalah perangkaan yang diberikan oleh WHO. Dan perangkaan WHO juga menyatakan penggunaan arak di Malaysia melebihi purata penggunaan arak dunia, di mana penggunaan per kapita di Malaysia adalah 11 liter per kapita, sedangkan puratanya hanya 7 liter sahaja per kapita. Ini melambangkan keseriusan penggunaan ataupun peminuman arak di Malaysia. Dan kita juga boleh melihat beberapa masalah yang berpunca daripada arak. Apa yang diberikan mengikut statistik, 30% punca kemalangan adalah berpunca daripada minum arak. Dan mengikut kajian di Hospital Kuala Lumpur, tapi kajian ini telah agak lama, daripada dalam tahun 1993, sebanyak 48% pesakit yang dirujuk di Hospital Kuala Lumpur pada tahun 1993 adalah di kalangan orang-orang yang mengamalkan minum arak. Jadi, saya melihat di sini, aktiviti meminum arak, tabiat meminum arak, sebenarnya terlalu banyak keburukan berbanding dengan kebaikan yang sangat sedikit. Dan apa yang kita perhatikan daripada sudut agama sendiri, 60% rakyat di Malaysia adalah beragama Islam. Dan kita semua faham, rakyat ataupun individu beragama Islam haram meminum arak. Dan kita pun telah ada undang-undang yang melarang umat Islam, orang Islam meminum arak. Tetapi sebenarnya bukan sahaja di kalangan Islam sahaja yang hukumnya haram. Saya bacakan di sini ayat ataupun maksud ayat daripada Bible, di mana di dalam Bible sendiri ada ayat-ayat yang mengharamkan arak. Contoh, saya bacakan daripada Proverb 21:1 yang dengan izin, yang bermaksud, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Dan satu lagi petikan daripada Bible yang bermaksud, and be not drunk with wine. Itu adalah daripada hukum, daripada apa yang terdapat di dalam Bible yang merupakan pegangan bagi masyarakat Kristian. Dan saya yakin bagi agama-agama lain pun semuanya mencegah daripada kejahatan dan menggalakkan kepada kebaikan. Dan apa yang kita faham, arak ni adalah ibu segala kejahatan. Apabila seseorang dalam keadaan mabuk, itu memungkinkan dia melakukan jenayah demi jenayah, kesalahan demi kesalahan, kejahatan demi kejahatan. Sebab akalnya telah dikuasai oleh keburukan dan nafsu. Dan hari ini apa yang diketengahkan, apa yang diperkatakan, meminum arak adalah bukannya sebagai suatu budaya yang tidak menyebabkan ketagihan arak,
Tetapi sebenarnya mengikut kajian, punca ketagihan arak sebenarnya bermula daripada seseorang yang meminum arak hanya untuk fungsi-fungsi sosial yang dikatakan sebagai social drinker. Apabila seseorang mengamalkan meminum arak hanya sebagai social drinker, di peringkat akhir ia akan membawa kepada penyakit ketagihan arak. Jadi hari ini saya menyuruh kepada kerajaan untuk mengambil langkah awal, mencegah lebih baik daripada mengubati. Dengan izin, prevention is better than cure. Dalam bahasa Arab, al-wiqayah khairu minal ilaj. Jadi hari ini kita melihat ancaman arak ini mungkin masih kecil, mungkin masih di peringkat awal yang perlu dikawal ketika kecil. Apabila besar, sudah menjadi tabiat, sudah menjadi budaya di dalam masyarakat kita. Contohnya budaya merokok, dadah. Dadah sudah menjadi ancaman yang sangat besar. Merokok sudah merebak sehingga menjadi susah untuk dikawal. Jadi untuk aktiviti ataupun tabiat masyarakat Malaysia yang suka mungkin mengamalkan minum arak, sudah tiba masanya kerajaan mengambil langkah yang sesuai, mengawal dalam bentuk yang lebih efektif, bukan semata-mata meletakkan harga yang tinggi ke atas duty bagi mengawal peminuman arak, yang bagi saya tidak begitu berkesan. Seperti mana kita mengambil tindakan meletakkan harga yang tinggi pada rokok. Masalah rokok tidak selesai dengan meletakkan harga yang tinggi. Orang yang menghisap rokok masih lagi membeli rokok walaupun harganya sangat tinggi. Jadi hari ini saya menyeru kepada kerajaan mengambil langkah yang lebih efektif bagi mengatasi masalah arak di Malaysia. Seterusnya, masih lagi di bawah maksud B10 dan B11 Kementerian Kewangan. Boleh mencelah sikit tak? Boleh. Mengikut statistik, kalau yang berhormat ada lah, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, cukai arak kita ni, kalau dibandingkan dengan Australia ke ataupun United Kingdom, kalau ada, macam mana bandingannya? Adakah kita ni terlampau rendah supaya kita boleh bincang untuk menaikkan ataupun sebagainya? Kerana ialah effectiveness, banyak mana nak cukai ni, macam rokok je lah. Kalau saya fikir kalau cukai naik 200% lagi pun, yang berhormat Baharudin akan terus menghisap rokok. Tapi rokok tak apalah, bukan haram. Kita share je. Itu nak minta lah, nak minta. Kalau ada statistik, saya sendiri pun tak tahu. Terima kasih. Tak tahu setuju ke tidak yang ramai pengguna arak kemungkinan pelancong asing. Ya, dan kalau naikkan tax cukai ikut ucapan idea YB belum cukup. Kalau apa yang paling bagus, memang I pun tak suka orang minum arak, ya. Dan ini kembali kepada human rights, right? Okay, thank you. Berkenaan dengan kadar duty cukai arak di negara-negara lain, saya pun tidak ada. Namun saya ingin sebut di sini, di Amerika Syarikat, saya pernah terbaca, di Amerika Syarikat pernah menggubal undang-undang mengharamkan arak kerana masalah ketagihan arak dan masalah-masalah lain yang berpunca daripada ketagihan arak di kalangan rakyat di Amerika Syarikat. Tetapi
apabila undang-undang tersebut diluluskan dan berkuat kuasa seketika, undang-undang itu terpaksa ditarik balik kerana apabila arak disekat menyebabkan terlalu banyak lagi masalah lain seperti kongsi-kongsi gelap yang menyebabkan pembunuhan, peras ugut, culik dan sebagainya. Jadi akhirnya undang-undang tersebut terpaksa ditarik balik kerana telah menyebabkan masalah lain yang lebih serius. Itu berlaku di Amerika Syarikat. Dan berkenaan dengan penggunaan ataupun peminuman arak, itu mungkin berpunca daripada pelancong. Bagi saya, jumlah pelancong adalah sedikit berbanding dengan jumlah rakyat Malaysia yang hampir 30 juta. Mana mungkin hasil sebanyak 1.5 bilion setahun daripada penjualan arak datang daripada para pelancong yang bilangannya sangat sedikit. Dan saya sambung kepada seterusnya, masih lagi di bawah maksud B10 dan 11 Kementerian Kewangan. Berkenaan dengan kaedah perolehan secara runding terus yang digunapakai oleh kerajaan pada hari ini, yang kaedah ini digunakan secara agak berleluasa, dan kaedah runding terus ini juga melibatkan kontrak-kontrak kerajaan yang bernilai ratusan juta ringgit. Saya mengambil contoh. Ini juga saya merujuk kepada laporan audit 2012 yang menyebut tentang 5 buah projek incinerator yang dibuat di Malaysia telah diberikan kepada satu syarikat XCN Teknologi Sendirian Berhad, sebagaimana yang disebut di dalam laporan audit, telah diberikan oleh pihak kerajaan Malaysia kepada syarikat tersebut secara runding terus, dan projek ataupun kontrak tersebut melibatkan kewangan kerajaan sebanyak 187.74 juta ringgit. Dan projek tersebut sekiranya berjaya, kemungkinan kita tidak akan banyak persoalan. Tetapi pembinaan 4 daripada 5 projek tersebut kesemuanya mengalami kelewatan dan memerlukan pelanjutan masa selama beberapa kali, dan kelewatan ini daripada 240 sehingga 693 hari. Dan apabila projek diserahkan untuk beroperasi, terbukti incinerator yang dibina tidak dapat beroperasi dan tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Jadi, apa yang saya ingin bangkitkan di sini, kaedah runding terus. Apakah kriteria syarikat-syarikat yang boleh diberi secara runding terus? Bagi saya, bagi kaedah runding terus adalah bagi syarikat-syarikat yang memang mempunyai prestasi yang sangat memuaskan. Tidak ada orang lain yang buat, melainkan dia sahaja buat, projek ini akan berjaya. Itu runding terus. Dan terbukti kita akan mendapat balik value for our money. Value untuk duit kerajaan, value untuk duit rakyat. Tetapi hari ini, projek 5 incinerator ini bertempat di 5 tempat yang kritikal ini, terbukti. Nak kata gagal mungkin agak keterlaluan, tetapi tidak berjaya. Tidak berfungsi sepenuhnya. Ahli-ahli yang berhormat semua boleh membaca dan boleh melihat betapa kerajaan membelanjakan sebanyak 187 juta dan tidak mendapat perangan yang sepatutnya. Malah terpaksa
mengeluarkan perbelanjaan lain bagi menampung operasi yang tidak dapat dilaksanakan oleh projek yang telah sepatutnya berjalan. Jadi saya minta kerajaan mengkaji kaedah runding secara terus. Apakah kriteria-kriteria sepatutnya? Apakah syarat-syarat ketat yang perlu dipatuhi bagi membolehkan projek-projek, kontrak-kontrak diberi secara runding terus. Seterusnya masih lagi di bawah maksud B10 dan B11, iaitu berkenaan dengan jawatan kuasa khas mengkaji pemberian hasil petroleum negeri-negeri pantai timur. Saya telah dimaklumkan bahawa mesyuarat jawatan kuasa khas yang pertama telah diadakan pada 7 Mac 2013 dan jawatan kuasa tersebut dikehendaki menyempurnakan terma rujukan dalam tempoh 6 bulan, iaitu berakhir 8 Ogos 2013 yang lepas. Cuma saya ingin memohon sehingga kini apakah status perbincangan dan bila jangkaan, pandangan dan syur-syur kepada jawatan kuasa boleh dimuktamadkan. Seterusnya saya ingin pergi kepada maksud B45 Kementerian Belia dan Sukan. Bagi maksud B45 ini sebanyak 21 juta telah dipohon bagi kos pengelolaan Sukan Malaysia Sukma Negeri Perlis 2014. Kita sangat menyokong aktiviti-aktiviti sukan yang kita yakin mampu mewujudkan perpaduan kaum, perpaduan masyarakat dan dalam masa yang sama akan menjana belia-belia kita yang sihat. Pepatah Arab menyebut al-aqlus salim fil jismis salim, dengan izin, akal yang sihat berada pada tubuh badan yang sihat. Kita menyokong aktiviti ini yang begitu sihat. Namun bagi seorang Islam, walau dalam keadaan bersukan, sekiranya sukan itu patuh syariah, kita bersukan dengan menunaikan solat, kita bersukan dengan menjaga etika-etika, adab pergaulan dan jaga batas-batas syariat, bersukan kita sebenarnya adalah satu ibadah. Jadi hari ini, bagi sebuah tamasya sukan yang akan melibatkan belia-belia di seluruh Malaysia, sekiranya di dalam tamasya sukan kita menyediakan pegawai sukan, kita ada pegawai mungkin yang dipanggil sains sukan, kita ada juga pegawai kaunselor yang akan menyuntik motivasi-motivasi, kita akan ada juga pegawai-pegawai dietary yang memberi nasihat-nasihat pemakanan. Kita juga sebenarnya perlu kepada pegawai agama yang akan berfungsi memastikan tamasya sukan ini berjalan dan memastikan para atlet-atlet kita yang beragama Islam sentiasa dapat menunaikan solat walaupun dalam keadaan sibuk dengan pertandingan dan juga sibuk dengan latihan-latihan sukan. Dan pada masa yang sama, pegawai-pegawai sukan, pegawai agama yang dilantik itu juga boleh memberi nasihat, boleh memberi bimbingan, boleh memberi panduan daripada sudut batas-batas pergaulan. Dan sekali lagi saya tekankan di sini, perlu diambil satu langkah keselamatan, kawalan disiplin yang ketat bagi asrama-asrama atlet-atlet wanita. Kita tidak ingin berlaku sekali lagi perkara yang telah berlaku sebelum ini di mana atlet wanita telah dirogol. Dan kita tidak ingin aktiviti sukan ini bercampur dengan perkara-perkara maksiat yang tentu sekali adalah tidak sihat dan tidak selaras dengan matlamat sukan itu sendiri. Jadi hari ini saya minta supaya pengaturcaraan tentatif program pertandingan dan latihan mengambil kira keperluan atlet-atlet Muslim yang perlu solat. Saya ambil contoh hari ini, situasi hari ini yang berlaku, jadual perlawanan bola sepak di stadium-stadium.
biasanya bermula seawal pukul 8. Tetapi penonton telah memenuhi stadium seawal 6.30 sehingga pukul 7. Persoalannya, waktu maghrib yang pendek di antara pukul 7 hingga pukul 8, 7.30, 8.30, di mana mereka solat maghrib. Itu suatu persoalan yang timbul. Dan tugas programmer, tugas orang yang menjadi urus dia, memastikan kemudahan disediakan, memastikan agar mereka dimaklumkan tempat-tempat solat yang sesuai, tempat berwuduk yang sesuai supaya mereka boleh solat. Itu tugas. Tetapi kalau mereka tidak solat, itu masalah mereka. Cuma hari ini daripada sudut penganjur, daripada sudut pengaturcaraan, perlu concern, perlu prihatin tentang waktu-waktu tersebut. Dan daripada sudut infrastruktur stadium itu sendiri, infrastruktur juga perlu disediakan bagi memerluhi keperluan-keperluan atlet untuk solat. Seterusnya, saya ingin menyentuh bagi maksud B46 Kementerian Sumber Manusia. Saya telah menerima aduan daripada beberapa orang dan saya rasa aduan ini, maklumat ini tidak asing sebab telah pun boleh dilihat melalui laman-laman web di internet, iaitu hari ini terdapat belia-belia kita yang wanita-wanita Islam yang bertudung, bila mana mereka pergi untuk mendapatkan pekerjaan, memohon pekerjaan di premis-premis perniagaan di pusat bandaraya Kuala Lumpur, terutamanya bagi premis perniagaan yang berjenama, mereka telah meletakkan syarat tidak menerima pekerja wanita Islam bertudung. Dan kalau kita melihat kepada video klip yang ditayangkan, secara jelas pihak pengurus pusat perniagaan berkenaan, pusat perniagaan yang berjenama, memang menyebut sekiranya awak nak bekerja di sini, awak kena buka tudung. Jadi fenomena itu berlaku di Malaysia, di mana kedaulatan agama Islam, di mana kedaulatan umat Islam. Sedangkan saya difahamkan di Eropah sekarang ini, mereka mengalu-alukan pekerja-pekerja daripada kalangan wanita Islam bertudung. Mereka begitu yakin dengan wanita-wanita Islam yang bertudung. Itu di Eropah. Tetapi kita di Malaysia berlaku perkara yang sebaliknya. Saya mohon Kementerian Sumber Manusia ataupun pihak-pihak berwajib yang lain menyiasat perkara ini agar tidak berlaku diskriminasi ke atas wanita-wanita Islam yang bertudung di Malaysia. Dan seterusnya, saya ingin merujuk kepada Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2011 yang menyebut tentang separuh daripada penganggur adalah di kalangan rakyat yang berpendidikan menengah. Persoalan yang ingin saya timbulkan di sini, adakah pihak Kementerian Sumber Manusia membuat kajian terperinci? Adakah penetapan gaji minima sebanyak RM900 akan menyebabkan kadar pengangguran ini semakin tinggi? Sebab saya ada mendengar beberapa syarikat kecil yang mengatakan bahawa mereka tidak mampu untuk membayar gaji minima RM900. Kemungkinan pekerja rendah daripada kalangan kerani, pembantu am, terpaksa dikurangkan daripada 5 orang kepada 2 orang. Jadi saya ingin pohon sekiranya Kementerian Sumber Manusia mengkaji berkenaan dengan perkara ini, sama ada penetapan gaji minima RM900 akan menjejaskan ataupun meningkat kadar pengangguran bagi kalangan belia-belia kita, terutamanya yang mempunyai pendidikan menengah.
Dan seterusnya yang terakhir bagi maksud B48 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, satu perkara, saya amat tertarik dengan berita yang disiarkan baru ini di surat khabar berkenaan dengan pusat setempat aktiviti kanak-kanak yang diletakkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah dibina buat pertama kalinya di Kuala Selangor. Saya memohon dan sangat mengalu-alukan pembinaan pusat setempat aktiviti kanak-kanak ini kalau boleh diperluaskan lagi di tempat-tempat lain, terutamanya di luar-luar bandar, bagi memastikan anak-anak kita terutamanya di luar bandar masa mereka terisi dengan lebih sempurna. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ahmad.